Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurniaannya sama-sama kita diberikan lagi ruang dan peluang untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita terus berada dalam keadaan yang aman, damai, bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan rakan taulan, bersama untuk kita teruskan kehidupan kita seperti biasa, yang bekerja, kerjanya, yang banyak lagi aktiviti yang boleh kita lakukan dengan kemampuan kita, dengan kadar kita, dalam keadaan yang bebas, alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat kita, saudara kita di Palestin, di Gaza terutamanya, mereka dalam keadaan yang tidak dapat merealisasikan kehidupan seperti kita. Mereka dalam keadaan yang banyak punca-punca yang telah disekat, bekalan makanan, bekalan elektrik semua, rumah tak ada dan sebagainya. Maka kita doakanlah kesabaran buat mereka supaya mereka terus berjuang mempertahankan agama dan mempertahankan tanah air mereka, sehinggalah ketitisan yang terakhir selagi hayat mereka di kandungan badan. Mudah-mudahan mereka semua diberikan syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung pada ayat yang ke-8. Tuan-tuan dan puan boleh buka pada muka surat 583, surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, kita tengok di situ ayat yang ke-8 insya-Allah. Kita sambung ayat ke-8 sehingga ayat yang ke-14 insya-Allah kalau ada masa. Kita baca dulu ayat 8 sehingga ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubun yawma idzin wajifah, أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Sadaqallahul azim. Baik, kita tengok dulu ayat 8 sehingga ayat 14 ni. Apakah keadaan manusia ketika hari kiamat nanti? Maka ayat 8 sehingga ayat 14 ini merupakan perenggan yang kedua yang mengandungi dalil adanya hari akhirat daripada kekuasaan Tuhan dan kelemahan manusia itu sendiri. Qulubun yawma idzin wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Di hari kiamat nanti kita semua akan berdebar-debar, akan sangat takut. Jantung sesetengah manusia akan berdebar yang amat sangat pada hari tersebut, iaitu hari kiamat. Kerana tidak ada dalam lafaz qulubun, tidak masukkan alif lam ma'rifah, tetapi dia berbentuk nakirah. Maka ia bermaksud bukanlah semua jantung yang akan bergetar, hanya mereka yang tidak mempercayai akan hari kebangkitan sahaja yang hati mereka itu akan berdebar-debar. Kerana apa yang mereka tidak percayai memang terjadi benar-benar, dan sekarang mereka itu berada di depan matanya dengan nyata. Itu juga disebut bagaimana hati-hati manusia sewaktu di atas dunia ini, hati mereka mati. Hati mereka mati sehinggalah mereka dicabut nyawa, sehinggalah mereka masuk ke alam barzakh,
masuk ke kubur, barulah mereka itu disedarkan. Mereka itu sedar akan perbuatan mereka kerugian kerana tidak beramal, tidak membuat sesuatu semasa atas dunia, tidak mencari faedah-faedah dan manfaat ataupun bekalan kita sebut untuk hari-hari kemudian, iaitu hari akhirat nanti. Tentulah dia sangat takut waktu itu kerana dia tidak bersedia. So kita apa pun atas dunia pun sama. Kalau kita tanpa persediaan, maka kita mungkin akan gelabah, kita akan berada dalam keadaan yang huru-hara, kita akan berada dalam keadaan yang tidak yakin dan sebagainya lah, benda-benda tersebut. Lafaz wajifatun, ia digunakan untuk menyebut tentang binatang yang ditampar, dipukul untuk bergerak dengan cepat. Contohnya kita nak pukul apa, lembu ke ataupun kuda ke dan sebagainya kan, untuk nak mempercepat keldai ke dan sebagainya, itu juga disebut kalimah wajifah. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana keadaan manusia itu nanti di hari akhirat dalam ketakutan seperti binatang yang ditampar ataupun yang dipukul. Kalau kita ada kuda, kita ambil cemeti tu dan sebagainya, ada keldai ke, kalau orang yang bawa apa, muatan barangan dan sebagainya, maka begitulah mungkin digambarkan, metaforanya bagaimana orang yang dalam keadaan sangat takut, sangat berdebar. Kalau kita sentuh sedikit tentang bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran, maka kita akan mengetahui ataupun kita melihat terdapatnya banyak lafaz takut yang digunakan dalam Al-Quran. Banyak lafaz takut ni, ia digunakan untuk memberitahu kepada kita dengan lebih jelas lagi apakah jenis takut tersebut. Memang takut itu ada bermacam-macam. Kalau dalam bahasa Melayu sendiri, kalau takut itu dikatakan satu takut sahaja. Tetapi di dalam bahasa Arab ada bahasa yang kaya, adalah bahasa yang kaya dan mempunyai banyak kategori. Contohnya perkataan al-khauf. Khauf juga membawa maksud takut. Khauf ini adalah perasaan takut yang dirasai oleh manusia kalau dia rasa akan ada kesakitan pada tubuhnya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, apa yang kita selalu dengar, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, kan? Minal khauf. Begitu juga dalam juzuk amma ada juga وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ, وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ, dan mereka itu akan berasa aman daripada ketakutan. Itu khauf, itu maksud takut. Takut kena pukul dan sebagainya lah. Takut kalau ayat surah Al-Baqarah tadi, diuji dengan Allah ketakutan, akan dicabut ataupun diambil orang yang mereka sayangkan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', kelaparan dan sebagainya. Itu khauf. Kemudian dalam Al-Quran juga ada perkataan al-khasyah. Khasyah. Contohnya seperti surah Al-Hashr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an." Apabila Al-Quran itu diturunkan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal", diturunkan di atas bukit gunung ganang, maka kamu akan dapati, kamu akan melihat khasyi'ah, mereka takut, gentar. Bukit gunung ganang pun takut untuk menerima Al-Quran. Sebab Al-Quran itu sangat berat, walaupun mudah untuk kita baca, tetapi untuk kita amalkan, bebanannya, mesejnya itu sangat besar ataupun sangat berat, sehingga kan gunung ganang pun menjadi takut. Khasyah adalah takut kepada sesuatu kerana kebesaran ataupun kehebatannya sesuatu kejadian. Contoh macam tadilah ayat dalam surah Al-Hashr. Gunung ganang itu menjadi takut sebab untuk menerima amanah daripada Allah SWT, amanah Al-Quran tersebut. Sebagai contohnya, apabila kita sudah membaca ayat Al-Quran tentang kehebatan dan juga kesusahan yang besar di hari kiamat kelak, maka inilah perasaan khasyah. Kita baca ayat Al-Quran, ayat yang kita baca itu memberikan impak kepada, implikasi kepada diri kita. Kita takut, kita sedar, kita terjentik hati kita,
Aku lepas ni takutlah nak buat dosa. Aku lepas ni takutlah, kan, sebab kita baca tentang ayat azab contohnya, tentang hari akhirat. Bekalan aku ni taklah cukup ke tak cukup dan sebagainya. Maka itu juga disebut khasyah, al-khasyah. Begitu juga yang ketiga, disebut juga takut dalam bahasa Arab khusyuk. Kan, khusyuk. Dalam surah banyaklah, antaranya surah Al-Baqarah pun ada, kan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sangat berat, kecuali melainkan hanya orang yang khusyuk. Khusyuk, ya. Khusyuk ini selalu kita dengar khusyuk dalam solat. Ia adalah jenis takut yang nampak pada muka dan tubuh badan manusia. Kerana takut sangat sampai memberikan kesan kepada tubuhnya sekali. Sebab itulah digunakan untuk menyebut sifat solat. Kerana dalam solat itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sangat takut sampai tubuh kita menunjukkan ketakutan tersebut. Ada setengah orang, sebab tu dia angkat takbir pun lama dia. Allah, Allah, Allah. Tak masuk kan? Tak masuk dia kata. Kan, tak masuk. Sebab apa? Dia terlalu takut mungkin. Dia nak angkat takbir pun dia rasa mungkin inilah solat dia yang terakhir. Mungkin inilah solat yang terbaik yang pernah dia lakukan dalam kehidupannya. Itu disebut khusyuk. Kan, kita nak dapat khusyuk dalam solat sangat susah. Kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang sangat berjaya iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Kita nak jadi orang yang berjaya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang ada kemuliaan, maka hendaklah kita menjaga solat. Bukan jaga solat saja 5 waktu, tetapi khusyuknya sekali. Nak khusyuk tu yang susah, kan? Nak dapat ketakutan kita apabila menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu tarah, seolah-olah kita melihat Allah Ta'ala, ataupun sebaliknya, seolah-olah Allah sedang memperhatikan kita, sedang memperlihatkan kita. Sebab itu pergerakan tubuh badan kita dalam solat terkawal. So kita buat itu orang kata ikut dia punya tertibnya lah, kan. Tak boleh sebarangan kita nak rukuk, kita nak sujud, duduk di antara 2 sujud dan sebagainya. Hanya bacaan tertentu saja dibaca, kan, dan sebagainya. Maka itu nak menunjukkan disiplinnya ataupun tata tertibnya, tata kelakuannya ketika mana kita nak melakukan solat itu sahaja, kan. Tak boleh nak minum. Dalam solat boleh minum, tak boleh minum. Di luar ni kita boleh minum. Tapi apabila kita angkat takbir saja, maka kita dah kena jauhkan, ataupun kita kena larangan-larangan tersebut perlu kita jauhi dan kita tak buat dalam solat kita, agar solat kita tidak terbatal. Solat kita itu menjadi sempurna. Solat kita itu mendapat khusyuknya tadi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut khusyuk, ya. Baik, kemudian takwa. Takwa juga disebut takut, kan, takwa. Ini juga kerana selalu kita dengar, salah satu daripada maksud takwa adalah takut. Contohnya setiap hari Jumaat kita dipesankan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Orang Melayu kita, bahasa kita sebut takutlah. Takwa ni adalah takut. Kalau ada dalam perbahasan kata sahabat bersama, kan, al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah kita takut kepada al-khawf tadi, kan, takut kepada Allah SWT, takut kepada Tuhan kita, kan. Wal amalu bitanzil, kita mengamalkan ataupun kita melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah SWT, ya. Itu takwa, selalu kita dengar. Selain daripada itu juga digunakan dalam Al-Quran hadar, ya. Ini seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah, ya. Ia adalah perbuatan lari daripada apa yang kita takuti. Maksudnya jenis takut sampai dia itu mengelak ataupun melarikan diri. Kan ada kan? Kalau saya rasa takut tadi tak boleh nak kuliah, saya larilah. Sebab ini sepatutnya bukan turn saya. Turn saya minggu depan, tapi tak apalah. Dah kebetulan ada handphone tu, saya jalan je lah, ya. Kalau saya rasa takut, saya larikan diri tadi. Baliklah ke pejabat saya tu, kan. Tapi tak apalah. Tadi hubungi Ustaz Amiza, dia kata tak apa.
Ustaz ambil minggu ni, saya ambil minggu depan. Okey, tak apa, kita tukar. Tak ada masalah kan. Okey, itu disebut hadar, untuk mengelakkan diri ataupun melarikan diri. Takutnya tadi sampai tahap begitu. Kemudian yang seterusnya rauk, terkejut kerana takut. Ini seperti keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana baginda pertama kali berjumpa dengan malaikat yang datang ke rumahnya. Maka baginda takut apabila mereka tidak makan hidangan yang baginda sediakan. Itu kita selalu dengar. Nabi Ibrahim didatangi oleh tetamu, kemudian tetamu itu tak makan. So dia rasa takut juga. Dia rasa bersalah ke apa benda ke? Itu ada sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan tetamunya ke dan sebagainya. Kalau seseorang itu datang untuk membunuh tuan rumahnya, maka dia tidak akan makan makanan yang disediakan oleh tuan rumahnya. Itu kira macam adab jugalah. Adab orang yang datang membunuh seseorang kan, dihidangkan makanan tetapi tidak makan. Maka itu Nabi Ibrahim terdetik, oh ni mungkin datang nak bunuh aku. Begitu. Dia punya sangkaannya begitu. Maka Nabi Ibrahim AS pun terkejut dan takut, mereka datang hendak membunuh baginda. Baik, seterusnya aujasa juga disebut, ini jenis takut setelah mendengar sesuatu yang menakutkan. Digunakan untuk rasa takut tetapi tidak ditunjukkan di luarnya, disimpan sahaja di dalam hati tadi. Itu aujasa. Dia mungkin dia takut tapi takut itu tidak dipamerkan pada keadaan fizikalnya. Orang yang rasa takut yang demikian disimpan perasaan itu dalam hati dia. Dia tidak menunjukkan pada mukanya. Ini disebut apabila Nabi Musa alaihissalam melihat sihir-sihir yang ditunjukkan oleh ahli sihir. Kan bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan tukang sihir yang banyak, Firaun tu kan. Dia pun rasa takut juga. Rasa takut juga. Itu disebut, tapi dia tidak mempamerkan ketakutan dia. Nampak steady lah, mungkin macam saya tadi lah, tak nampak kelabar kan, santai-santai gitulah. Tapi dalam hati siapa yang tahu kan. Itu mungkin keadaannya seperti aujasa. Perkataan aujasa. Kemudian perkataan yang lain wajalun, adalah jenis takut yang masuk ke dalam hati seseorang. Sebagai contohnya apabila seseorang itu membaca ayat Al-Quran, wajilatun. Al-Quran pun disebut wajilatun. Hati mereka itu takut. Takut, perasaan dia takut tadi tu macam-macam lah, apa-apa saja. Kemudian rohab. Perasaan takut untuk mengecewakan orang lain. Contohnya ada orang yang kita hormati, maka kita takut untuk berbuat sesuatu boleh mengecewakan dia ataupun hilang hormat kepada seseorang. Kita contoh nak jaga aib muka ayah mak kita contohnya kan. So mungkin ini perasaan takutnya, rohabah begitu. Kita takut nanti mengecewakan mereka, kita tak sampai KPI contohnya kan, bos kita ke contoh kan. Kita tak nak malukan, menjatuhkan maruah bos kita contohnya. So kita jagalah amanah ataupun kita buat kerja itu sesungguhnya yang sebaiknya kan, supaya maruah bos kita itu tidak dicemari ataupun dijatuhkan mukanya kan, kecewakan bos kita dan sebagainya. Okey, baik, terus ada lagi ra'aba. Jenis takut yang amat sangat, sampai menyebabkan seseorang tidak boleh berfikir dengan betul, sampai membuatkan dia menjadi bodoh. Sampai macam tu, takut sangat pun ada juga. Itu kadang-kadang mungkin kita pergi interview ke, tiba-tiba hilang blank, padahal ada je tu dalam kepala tu kan. Tapi apabila berjumpa macam tu berdepan tu, face to face, mungkin hilang semua information yang kita ada pun jadi macam tu, sebab terlampau takut sangat tadi. Maka boleh berlaku kesilapan kerana dalam sangat takut. Baik, kemudian ada lagi Ashfaqa, takut ke atas orang lain bukan diri sendiri. Sebagai contoh, kita sedang jaga anak kita dan kita takut dia itu jatuh masuk ke longkang semasa sedang berjalan-jalan. Bukan kita yang takut, tapi kita perasaan tu memang ada kan. Mungkin kita nampak sahabat kita
dia nak langgar sesuatu kan, perasaan takut tu ada kan. Itu disebut juga ashfaqa. Okey. Dan berbagai lagi lah, itu antaranya. Banyak lagi sebenarnya. Nanti kalau ambil semua tak cukup masa pula. Okey. Kemudian kita terus pada ayat 9, absaruha khashi'ah. Pandangannya itu menjadi tunduk. Orang-orang yang tadi yang dulunya atas dunia tak percaya hari akhirat, maka di hari kiamat nanti mereka ini akan tunduk sahaja. Pandangan matanya akan tunduk kerana ketakutan, seperti yang kita telah sebut di atas tadi. Khusyuknya, takutnya membawa kepada perubahan fizikal seseorang. Dalam ayat ini mata mereka akan tunduk takut dan patuh. Pandangan mereka akan tunduk malu dan juga menyesal di hari akhirat nanti. Ini adalah khusus untuk orang kafir sahaja. Dan orang yang dia tidak mempercayai apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dia kufur. Maka mereka di hari akhirat nanti, itulah gambarannya, itulah mereka punya perbuatan mereka, peristiwa mereka nanti digambarkan begitu keadaannya. Ada juga yang berpandangan mata hati mereka yang akan ketakutan. Ini adalah kerana Allah Ta'ala menggunakan lafaz absaruha, bukannya absaruhum, iaitu dhamir ha itu merujuk kepada hati yang disebut dalam ayat 8 sebelum ini. Itu pandangan ulama lah. Ada yang kata mungkin dalamannya sahaja, ha itu kembali kepada hati, bukanlah fizikal mereka. Ayat ini mengajar di mana mata hati itu boleh melihat. Mata hati tidak sama dengan mata kita yang digunakan untuk melihat alam ni. Dia mata hati ni kan berbeza. Kita sebut dalam bahasa kita pun sendiri sama. Mata pandangan kasar dengan pandangan rohani, pandangan dalaman. Kan kita sebutkan mata hati. Firasat, apa lagi? Istilah, banyak istilah. Kalau ada iman di dalam hati kita, segala yang kita lihat akan mengingatkan kita kepada Allah SWT. Mana yang kita rasa terjentik hati kita itu apabila melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, ataupun ia berbentuk teguran, pengajaran, itu disebut mata hati. Betul? Bukan mata yang kita lihat secara kasar ni, tapi terdetik hati tadi, terkesan, insaf, muhasabah diri, itu disebut mata hati. Kita tengok, kesian orang gelandangan tu makan, ya Allah tak cukup, tak ada tempat tinggal. Nampak simpati kita itu tadi mata hati kita lah. Kita rasa kasihan itu tadi kan. Itu bukan sekadar mata pandangan kasar sahaja. Maka di hari akhirat nanti mata hati kita akan melihat ketakutan yang amat dahsyat. Waktu itu barulah orang-orang yang kufur ini khusyuk, tetapi sudah terlambat. Baik, seterusnya ayat yang ke-10, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang kafir itu berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Adakah mereka tu akan dikembalikan dalam kehidupan? Maksudnya mereka tak percaya adanya nanti kehidupan yang mendatang. Mereka katakan bahawa habis dunia, habis lah, kan? Masuk dalam tanah apa semua, matilah terus, tak ada, akan dibangkitkan semula. Mereka mengejek semasa mereka di atas dunia. Mereka tidak percaya mereka akan dikembalikan dalam keadaan yang asal. Tulang belulang dan sebagainya kan, mana dah ada kan. Kalau ada yang setengah agama dibakar, macam mana pula nak kutip balik semua kan. Begitu. Adapun penerangan tentang bahasa sedikit dalam ayat ini, iaitulah kerana agak tinggi juga bahasanya, laras bahasa dia tu lamarduduna. Kalimah lamarduduna bermaksud dipulangkan. Radda yuraddidu kan, pulang, mengulang, ataupun dia patah balik, macam itulah digunakan ayat lamarduduna. Contohnya seperti kita hendak masuk ke negara Amerika, tetapi di immigration mereka, kita tidak boleh masuk kerana visa kita tak sah, contohnya lah. Kita akan dipulangkan, macam itulah kan. Kena balik, tak boleh nak masuk, sebab visa kita tak valid. Kalimah al-hafirah pula daripada kata dasar harafa. Harafa yang bermaksud mengorek, mengeluarkan daripada tanah. Hafir, kan? Hafir.
Kita gali, kita cangkul pun disebut juga korek, bermaksud lubang tanah yang sudah digali. Ayat ini adalah ulangan kepada ejekan kaum musyrikin Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana menolak kebangkitan semula ataupun hari kiamat. Baik, ayat 11, "Aidza kunna 'idhaman nakhira." Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang? Idham kan, idhama. Dah jadi tulang belulang pun adakah kita akan dikembalikan ataupun dibangkitkan semula, dihidupkan semula? Mereka kata bolehlah mereka dikembalikan apabila tulang belulang mereka telah reput, hancur. Kalimah nakhirah daripada perkataan nakhirah yang bermaksud rosak, kerana sudah lama. Nakhirah dah habis, tulang belulang dah hancur kan, mungkin dah menjadi pasir dan sebagainya, menjadi tanah. Kaum musyrikin Mekah kalau dikatakan dihidupkan balik selepas baru mati beberapa hari, bolehlah kalau hendak diterima. Tetapi mereka berhujah kalau tulang belulang itu tadi sudah lama sangat hancurnya tadi kan, dah jadi tanah, sudah kosong dan tidak mungkin akan dibangkitkan semula. Sesuatu yang mustahil. So mereka tak percaya. Kemudian ayat 12, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata kalau yang demikian adalah satu pengembalian yang merugikan, khasirah. Kalau kita dihidupkan balik semula, memang kita ni tak ada apa-apa bekalan lah. Rugi sangat kita. Penggunaan lafaz qalu adalah dalam past tense. Past tense maksudnya yang lepas lah. Apakah maksudnya? Apabila digunakan lafaz yang berbentuk past tense, maka mereka memberi isyarat bahawa jarang berkata yang demikian. Mungkin sesekali dua sahaja. Ini kerana selalunya mereka tidak terfikir pun perkara yang menakutkan mereka itu tadi, dan lalu mereka tidak percaya akan hari akhirat. Baik. Kemudian ayat 13, fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan sahaja. Allah Ta'ala menutup isu yang mereka timbulkan tadi dengan mengatakan sekali tempikan sahaja. Mereka akan dikembalikan, mereka akan dihidupkan balik semula. Tidak payah hendak sibuk-sibuk atau bersusah-susah, kerana senang saja bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Ta'ala. Mereka pernah memikirkan bagaimana Allah Ta'ala hendak hidupkan balik mereka. Itu pemikiran kita manusia lah. Macam mana dah jadi tulang belulang apa semua hancur, luman apa semua jadi tanah lah. Bagaimana nak dikembalikan semula, nak hidupkan balik semula. Sedangkan itu semua hanya mudah di sisi Allah Ta'ala. Kalimah zajratun, kata daripada zajara, yang bermaksud melarang, menghalau ataupun marah, menegur, menahan. Marah guna suara, kerana itu kita gunakan istilah ayat zajrun, zajrun bagi ayat-ayat yang menegur manusia. Jadi kalimah zajratun bolehlah membawa maksud jenis tempikan yang sangat kuat. Yang dimaksudkan adalah tiupan sangkakala yang kedua. Allah Ta'ala akan menempit sekali sahaja, ataupun tiupan sangkakala itu sekali sahaja akan menghidupkan semula manusia. Itu nak katanya hebat bagaimana Allah Ta'ala ni boleh dalam satu tempikan saja dah habis. Allah Ta'ala boleh buat itu sangat dahsyat. Baik. Kemudian ayat yang ke-14 yang terakhir, fa idzahum bisahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. As-sahirah bermaksud tidur yang telah hilang. Ia digunakan untuk tempat daripada perkataan sahara, bis-sahara wal humma, maksud tidur, tidur yang sakit dan sebagainya. Yang bermaksud berjaga malam, berjaga malam. Keadaan mereka itu dalam keadaan sedar. Permukaan bumi yang terbuka luas digunakan seperti padang Sahara, terjaga daripada tidur, tanah lapang tanpa ada tumbuh-tumbuhan. Itu nanti
kan di hari akhirat nanti kan. Begitu digambarkan. Digunakan dalam bahasa Arab untuk menceritakan keadaan seseorang yang mengembara di padang pasir dan malamnya telah sampai dan dia perlu tidur. Kan? So nanti kita daripada tidur yang panjang tu tadi, maka dikembalikan. Maka dia berada dalam keadaan tidak selesa kerana apa sahaja boleh menyerangnya. Jadi tidur dia pun tidak selesa, ya. Ataupun bermaksud orang yang terjaga selepas tidur dan apabila itu berlaku maka dia tidak dapat tidur langsung lagi selepas. Macam gitulah. Bangun tiba-tiba terjaga pukul 3 pagi. Alamak, awal lagi kan subuh pukul 5 kan. So kadang-kadang kita dah cukup tidur tu kan, ataupun tadi dalam keadaan yang kita tak confident nak tidur ataupun terjaga-jaga kan gitu kan. So takut-takut nak tidur nanti kan terbabas langsung kan. Maka oleh itu digunakan perasaan dan juga digunakan sebagai tempat padang yang luas, yang mendatar dan perasaan yang tidak tenang ketika itu. Begitulah keadaan tempat yang kita semua akan dihidupkan kembali, iaitulah padang mahsyar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa as-sahirah artinya bumi keseluruhan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Sa'id Ibnu Jubair, Qatadah dan juga Abu Saleh. Ikrimah, Al-Hasan, Ad-Dhahak dan Ibnu Zaid mengatakan bahawa as-sahirah artinya permukaan bumi. As-sahirah itu adalah bermaksud bumi. Tetapi bumi tersebut bukanlah seperti bumi yang kita ada pada hari ini, bukan yang kita tinggal pada hari ini. Bumi itu adalah bumi yang lain, yang belum pernah dikerjakan suatu dosa pun di atas permukaannya dan belum pernah dialirkan setitis darah pun padanya. Ini seperti mana yang dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika mana bumi diganti dengan bumi yang lain, dan yang demikian pula langit, dan mereka semua itu di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadrat Allah SWT lagi yang maha perkasa. Itu digambarkan bagaimana as-sahirah itu adalah satu bumi yang lapang juga, cumanya bukan bumi yang ada pada hari ini, yang kita jejak pada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih semua yang hadir. Nanti kita sambung pada ayat yang ke-15 insyaallah. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan juga barakah daripada majlis ilmu kita pada petang yang mulia ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.